you all boleh tengok balik. Kejap. Aiman, kerja dah hantar Aiman? Kita tak buat lagi? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni kita nak masuk aspek 2.2 gambar rajak ERD. Kerja khusus kita untuk minggu ini. Okay, buka kamera lah. Kamu tak nampak you all kan? Okay. So, hari ni kita nak buat apa? Kita lebih kurang kita nak kena pasti dulu. Apa entiti yang terlibat dan sebagainya dalam kita punya kerja khusus untuk hari ni. Okay. Dalam you all boleh dengar suara saya clear? Ya, Adriana boleh dengar suara Dengar cikgu, clear. Okay. Irina boleh dengar tak suara cikgu? Nak check sound check dulu. Takut nanti ada yang tak sampai, ada yang sampai nanti. Ya. Masa yang sama nak dengar. Cikgu. Okay. Nazrin boleh dengar suara cikgu? Nazrin? Boleh. Okay. Dan Hazirah boleh dengar suara cikgu? Hazirah ada ke tak tu? Boleh cikgu. Okay. Aiman, dah dengar suara Aiman lah. Aiman tak dengar lagi suara Aiman. Aiman? Okay, tak apalah. Mungkin dia malu kot. Farid ada Farid? Farid orang pertama hari ni masuk. Ada tak Farid hari ni? Farid? Ada cikgu. Okay, terbaik. Okay, so kita hari ni kita nak buat aspek 2.0. You boleh keluarkan you punya kertas ataupun you punya buku tulis. Kita nak jot down terus kita buat hari ni. So dalam masa yang sama bila kita bincang tu you all dah ada lah sketching sikit-sikit dalam masa yang sama lah. Okay, so hari ni apa benda yang kita nak buat? Kita nak buat kerja khusus ERD kita. So kita tengok pada gambar rajah yang pada slide yang seterusnya. Okay. Hop. Okay, soalan dia dah ada kat kamu dah salin dah, saya dah letak dalam Telegram dan sebagainya. So, gambar rajah perhubungan entiti. Dia ada beberapa kriteria yang perlu kita patuhi. Yang pertama sekali, macam saya katakan selalulah bila kita nak bina ERD, ada 5 benda yang perlu kita orang kata apa, perlu buat ataupun kita perlu ingatkan pada diri kita supaya markah itu dapat, orang kata apa, markah itu dapat sepenuhnya. Untuk soalan aspek 2.2 ini, anak-anak, nak murid sekalian, markah dia adalah 10 markah dan setiap aspek itu markah maksimum dia adalah 2. Maksudnya 2 kali dengan 5 dapatlah 10. Markah minimum dia boleh jadi 0, boleh jadi 1. Ya, tapi kita nak markah penuh ke nak markah sedikit? Ya, pastilah kita nak markah yang penuh. That's why hari ini kita nak lihat bagaimana kita nak dapatkan permarkahan itu secara maksimum. Ya, kejap cikgu. Okay. Maaf. Ada sikit gangguan daripada laptop satu lagi. Okay, so kat tepi ni ada beberapa soalan. Pertama sekali kita perlu buat apa? Menyenaraikan semua entiti dan menghasilkan ERD. Kemudian menyenaraikan atribut yang lengkap bagi setiap entiti. Yang ketiga, menyenaraikan kunci primer. Keempat, melukis garisan perhubungan dengan tepat menunjukkan perhubungan antara semua entiti. Yang kelima adalah menyatakan kekardinalan antara semua entiti yang tepat. Ini contohlah 5 kriteria yang paling penting yang perlu ada setiap kali kita nak bina ERD. Selamat datang. Siapa tadi Cikgu tak perasan. Cikgu ada 3 laptop, 3 paparan kat sini. Kita tak boleh nak tengok kiri kanan. Okey, selamat datang Fatia Batrisha. Okey. So, ini adalah beberapa soalan. So, dalam masa 1 minit ni, cuba you all salin yang warna kuning tu. Entiti, atribut, kunci primer, garisan, perhubungan. Buat satu peta minda ataupun mapping yang mana bila kita nak buat soalan ni, nanti lepas ni kita akan check lagi. Ada tak kelima-lima benda ni? Kalau ada kelima-lima benda ni, confirm lah markah kita dapat 10 markah mengikut garisan yang kita cikgu akan perlihatkan nantilah. Okey. So dalam masa 1 minit ni cuba salin dulu entiti, atribut dan buat satu bahagian atas lah. Okey, gambar rajah entiti perhubungan aspek 2.1, aspek yang orang kata apa, aspek yang perlu diketengahkan ataupun aspek yang perlu ada dalam ERD kita apa? Entiti,
Attribute, kunci primer, garisan, perhubungan dan kekardinalan. Buat dulu dalam buku tu. Salin dulu. Tapi tak payah salin yang ayat lah. Sebab apa nanti kita akan bincangkan satu persatu benda tu. Supaya kita nak dapatkan markah penuh. Okey dah salin? Dah cikgu. Okey, pantas ya. Okey, bagus lah you all ni. Okey, so bahagian tepi soalan you dah ada dah. So kita masuk yang pertama sekali, aspek yang pertama sekali kita nak bincang sama-sama hari ni. Bukan cikgu seorang je buat, kita nak bincang sama-sama. Saya tahu you all ni rajin tapi perlu dipantau kadang-kadang. Tapi saya tahu sebab apa kita ni perlu dipantau, sebab apa jarak pertemuan kita ni tak ada, kalau depan mata tu boleh kita betul-betulkan. Tapi kalau jauh ni kadang-kadang bila sampai kita punya motivasi tinggi, kita buat. Tapi bila motivasi kita rendah, kita akan tak ada impact kat situ. That's why hari ni cikgu cubalah nak orang kata apa, nak gerakkan kamu. Biar kita gerak sama-sama, kita buat kerja khusus sama-sama, kita berjaya sama-sama. Okay, next. Okay, ini soalan dia. Soalan itu kamu dah baca dah. Pengolah suatu pertandingan sering melibatkan proses pengumpulan dan pengirian skor dan kebiasaan dilakukan secara manual. Diseru beberapa masalah akan dihadapi seperti keputusan umum lewat atau tidak tepat. Situasi sudah pasti mengundang rasa tidak puas hati pelbagai pihak. Ini yang kamu buat dalam pernyataan masalah. Manakala arahan kat bawah tu kamu buat dalam objektif apa yang perlu kamu capai bagi menyelesaikan masalah pada situasi yang ada dalam soalan tersebut. Tema dia cepat dan tepat. Untuk apa? Untuk kita nak counter balik lewat dan tidak tepat tu pada ayat situasi tersebut. Okey. Lihat yang pertama sekali. Soalan yang pertama tadi kata apa? Menyenaraikan semua entiti. Okey. Bila kita nak senaraikan entiti ni, kita gunakan teknik yang kita dah belajar pasal bab 1. Bab 1. Ya. Macam kita nak buat, orang kata apa, nak masak hari ni, contoh kita nak goreng ayam lah contoh. Jadi kita kena leraikan dulu. Kena leraikan dulu permasalahan tersebut kepada beberapa persoalan. Supaya bila kita nak banner nanti, dia jadi mudah. Kalau contohlah kita nak buat nak goreng ayam contohnya, apa yang perlu kita ada? Apa yang perlu kita ada Farid yang pertama sekali? Cuba kita lari pada tajuk sebab kita nak buka minda kita. Apa yang perlu ada ketika kita nak goreng ayam? Farid. Hilang dah Farid. Nazrin? Minyak masak. Oh dia typing je. Minyak masak. Okey, apa lagi yang perlu ada Nazrin? Farid kata minyak masak. Lagi ada apa? Api. Api. Okey, perlu ada minyak masak, perlu ada api. Okey, Irdina, ada apa lagi Irdina? Perlu apa yang ada lagi? Ketika kita nak masak goreng ayam ni. Kuali. Kuali. Okey, kuali. Okey, tadi dah ada minyak masak, ada api, ada kuali. Itu antara beberapa. Tapi kalau contohlah kita pecahkan beberapa soalan, kalau kita nak goreng ayam, pertama sekali ada tak kita punya ingredient? Kita punya orang kata apa ramuan. Ada ayam, ada apa? Ada serbuk kunyit, ada garam sikit kan. Itu antara dia punya. Kemudian ada apa lagi? Kita perlu cara nak masak macam mana. Kadang-kadang kita nak goreng gunakan kuali, contoh dengan api yang besar. Contoh itu cara permasakan dia. Tahu tak resepi dia? Dah tahu juga dia punya resepi. Kalau tak tahu resepi nak buat macam mana? Itu antara persoalan yang keluar bila kita nak goreng ayam tersebut. Okey, tetapi hari ni kita nak leraikan masalah ini. So kat situ cikgu dah buat dah 4 soalan. Siapa yang menggunakan sistem, nyatakan nama sistem, nyatakan kategori bagi sistem tersebut, kemudian siapa yang akan selia sistem itu. Kategori maksudnya kategori apa yang dipertandingkan lah. Kalau dalam keadaan ini apa yang dipertandingkan. Contohlah kamu buat pertandingan debat sejarah contohnya. Jadi apa yang perlu ada dalam debat sejarah, kategori dia. Kategori P1, P2, P3 ataupun lelaki 1, lelaki 2 atau itu contoh sukan kan. Tapi kalau yang itu contohnya pelajar bawah 18 tahun, pelajar bawah 15 tahun, itu kategori. Kategori dia dan ada dia pun dan sebagainya. Nanti kita akan lihat satu persatu. So, kat sini jawapannya. Agak-agak siapa yang guna sistem ni? Siapa yang guna sistem ni? Jom kita buat sama-sama. Jangan cikgu buat seorang je. Siapa yang guna sistem ni agak-agak? Anak-anak, siapa yang agak-agak guna sistem? Adriana, siapa yang akan guna sistem? Murid. Murid. Okey, murid. Murad pula murid. Okey. Lagi apa lagi? Siapa yang akan guna sistem? Fatihah. Guru.
Okey, guru. Lagi. Siapa lagi guna sistem? Kita senaraikan dulu. Ada lagi tak? Kedua je. Tak ada dah. Okey, itu dah. Dan etc. lah. ETC. Dan lain-lain. Okey, ini contoh lah. Dan lain-lain. Okey, murid, guru dan lain-lain. Nanti kita akan tengok pengkelasan dan sebagainya. Okey, nyatakan nama sistem tersebut. Okey, sistem kamu ikutlah macam mana kamu dah buat pada kamu punya chapter. Sebelum kamu buat catagan tu. Kamu dah buat kan sebelum catagan tu. Dalam catagan tu dia ada. Okay, contoh dalam catagan. Ha, selepas catagan dia ada apa yang pertama sekali dia ada nilai sistem, menilai sistem yang sedia ada. Kita tahu bagi tahu sistem yang sedia ada, namakan sistem baharu, apa kelebihan dan kekurangan sistem tu. Okay, itu contoh yang kamu dah buat pada menilai sistem. Aspek 1.1 2 3 4 5 1.5. Itu aspek 1.5, 3 markah tu mesti ada 3 benda tu baru dapat 3 markah. Okey. So, itu antara yang seterusnya, nyatakan nama sistem. Contohlah, cikgu bagi nama lah. Okey. Siapa ya? Nazrin. Sistem apa Nazrin buat? Apa dia Nazrin? Sistem apa yang Nazrin namakan? Senyap pula Nazrin. Pagi ni you all sejuk. Azira. Sistem apa Azira buat Azira? Azira. Saya buat e-storytelling competition. Buat apa? E-story. Story. Betul? E-story lah. Pendek je lah. Betul senyap pula. Okey. E-story apa tadi lah? Macam dengar e-storytelling competition kan. Itu contoh lah nama sistem dia. Ini nama sistem lah. Cikgu namakan sini nama sistem. Nama sistem. Okay, nama sistem dia e-story. Apa tadi? E-storytelling apa? Telling competition. Lebih kurang macam tu lah kot. Dia tuliskan panjang kan merapu salah pula kan. Okey. So ini contoh. Yang tadi ni okey. Nyatakan kategori dia. Okey. E-story ni untuk siapa ni? Irdina. Nazrin. Azira. Selamat datang Fatihah. Untuk siapa ni? Untuk guru Oh, guru yang masuk dengan pertandingan. murid. Yelah. Tak, murid, guru. Murid. Murid agak-agak. Okay, kamu punya Guru. skop tu. Skop tu. Murid berapa? Murid? 4. Murid tingkatan 4 UPM. Tingkatan 4. Lepas tu ada kelas dia. Kelas dia UPM. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita pecahkan. Okey, kita buat untuk murid. Kelas dia tingkatan 4. Dia punya ni panggil apa ya? Tingkatan lah. Tingkatan 4. Kemudian kelas dia adalah UPM. Kelas sama dengan UPM. Tak apa, kita pecahkan nanti. Okey, siapa yang akan selia sistem ni? Okey, siapa yang selia? Ke Fatihah Azirah yang selia? Okey, paling biasa kita akan buat admin lah. Admin sistem tu yang akan buat. Tapi kebiasaan yang akan buat adalah guru. Sebab apa? Guru yang selia. Kalau kamu buat pertandingan kat sekolah, guru yang akan selia semua benda. Kamu just masuk saja. So dekat bahagian pertama ni, siapa yang guna sistem tak boleh letak guru. Kita boleh letak murid sahaja dan nama-nama lain-lain selain daripada itu. Pelajar ke? Okey, ataupun apa lagi? Calon ke dan sebagainya. Itu contohlah nama-nama lain. Tapi yang paling baik sekali murid, pelajar dan sebagainya. Ikutlah mana yang kamu suka. Kemudian nama sistem tu kamu letak e-story. Kemudian skop ni kamu tadi letak pada murid tingkatan 4, kelas UPM. Kemudian admin ni adalah guru. Contoh macam tu. Ini antara benda yang perlu kamu senaraikan dulu daripada soalan pada bahagian atas tu. So kamu salin dulu yang ini. Cikgu bagi masa dalam 1 minit, salin dulu.
Okey, selamat datang Nabil. Okay, salin dulu yang ini. Don't worry, nanti cikgu print screen juga dalam kita punya ni alternate, ya, alternate print screen. Okay, ini contoh ya anak-anak, ni contoh. Nanti you all buat lain lah. Nama dia lain dan sebagainya. Ini contoh kita bincang hari ni. Tapi janganlah buat yang sama macam cikgu kan. Okay, ini contoh. Kita leraikan dulu soalan ni. Cikgu nak ajar macam mana kita nak dapatkan entiti tersebut. Sebab apa dalam soalan ni kita nak senaraikan semua entiti terlebih dahulu. Kemudian baru kita senaraikan dia punya yang lain. Okay. Dah siap? Dah salin semua? Dah salin belum? Ke belum lagi? Dah cikgu. Okey. Okey, terbaik. Kita bagi move kepada kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua kita buat selepas entiti apa agak? Apa kriteria yang kedua? Tadi kamu dah salin tadi. Kriteria kedua apa dia? Attribute. Attribute. Okey, kita ambil yang pertama lah. Kita ambil yang pertama ni, murid. Cikgu highlightkan yang ni. Kita nak buat yang pasal murid ni. Kita ambil satu lah. Paling mudah sekali kita cikgu highlightkan, cikgu nak ambil murid. Okey, kita ambil murid. Okay, so kita ambil murid, kita bagi pada slide yang seterusnya. Okay, jawapan tadi kita ambil murid. Okay, apakah atribut bagi murid? Atribut. Okay, atribut bagi murid. Agak-agak apa atribut yang perlu ada pada murid? Apa dia anak-anak? Kita ambil satu je, yang lain you all buat sendiri. Apa dia? Yadina? Cik Yadina je, Nabil? Nabil ada Nabil? Saya cikgu, saya. Okey, apa dia? Nama. Nama, okey, good. Apa lagi? Perlu ada lagi? Fatihah. Fatihah tak dengar suara lagi. Fatihah? Apa perlu ada lagi dengan atribut murid? Ni kita dah buat biasa ni, selalu kita buat benda ni. Apa dia? Nyap pula. Lain tak okey kat sana. Aiman, dengar suara sikit Man. Selalu akhir je baru dengar suara Aiman. Man? Tak dengar juga suara. Masya Firzana. Firzana. Masya? Ada tak you all ni? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maisara. Ya, cikgu. Okey, Maisara, atribut murid. Lagi apa atribut dia? Contoh lain. Kita kongsi sama hari ni. Oh, sorry. Sesalah pergi pula. Okey, nombor ID. Okey, nombor ID. Oh, pula tu. No ID dan etc. lah contoh. Ada yang bagi nombor KP, ada yang bagi nombor ID, ada bagi nombor dan sebagainya. Ikut you all lah, suka kan? Lagi apa lagi yang perlu ada? Ada nama, ada nombor ID, lagi ada apa? Dan lain-lain. Dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Okey, dan lain-lain. Itu contoh bagi kita letakkan atribut. Ni contoh atribut untuk murid kan? Atribut untuk murid. Ada lagi atribut untuk lain. Tadi kita dah senaraikan kat sini. Kita ada apa? Kita ada murid, kita ada sistem. Kemudian kita ada kita categorize tadi kan? Categorize. Jadi contohnya apa? Categorize ni kita namakan dia adalah kategori. Kategori lah. Kategori. Dalam dia ada murid, kelas dan sebagainya. Itu contohlah apa yang ada dalam kategori tersebut. Okey, apa don't worry, kita buat satu persatu. Okey, kemudian kita masuk kat sini, kita namakan setiap atribut tersebut. Okey, menyenaraikan atribut yang lengkap bagi setiap entiti. Kalau kat sini tadi ada 4 entiti, cuma cikgu tak bagi nama yang betul lah. Nanti you fikir sendirilah sebagainya seikut kamu punya sistem. So, maksudnya ada 4 lah entiti kat sini. Ya, kalau nak buat 1 sampai 3 je pun boleh, tak ada yang admin pun tak ada masalah. Yang pentingnya 1, 2 dan 3. Yang 4 ni optional lah, nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Sebab apa dalam membina nanti pernomolan nanti ataupun buat YRD ni dia mesti sekurang-kurangnya mesti ada 3 baru nampak sistem tu cantik bila dia jalan. Okey. Kalau 2 tu okey dia boleh jalan tapi tak berapa orang kata apa tak berapa cantik lah. Sebab apa kalau kita buat pernomolan biasanya pasti kita akan sampai penemuan 3NF kan, sampai kita keluarkan objektif kita menghasilkan semua table berada dalam kebergantungan sepenuh dan juga tiada kebergantungan transitif. Itu dia punya 3NF. Kita dah belajar sebelum ni kebergantungan. Okey.
Tadi kita dah lihat pada entiti. Kemudian kita dah cuba buat salah satu daripada entiti tersebut. Namanya murid. Kita dah senaraikanlah dia punya apa benda yang ada dalam murid tersebut dan sebagainya. Kemudian kita dah nyatakan apa-apa yang terlibat pada murid tersebut, dia punya atribut. Kemudian kita dah, ni contohlah pada paparan kamu ni. Kemudian kita masuk pada bahagian yang kedua. Kita nak buat kekunci primer bagi murid tersebut. So, kita salin je yang ini. Kita copy je ni. Kita bawa kat sini. Sebab apa kita buat murid je lah. Yang lain you all buat sendiri. Okey, murid. Okey, yang mana adalah kekunci primer? Nama ke, nombor ID ke, dan lain-lain ke, kan? Contoh. Okay, mana satu kunci primer anak-anak? Nombor ID. Okay, good. Nombor ID kunci dipanggil sebagai KP ataupun kekunci primer. Kalau nak cantik buat macam ni. Dan ni cantik. Kalau kita buat apa skema perhubungan kita buat macam ni kan. Yang ni lagi baik daripada kamu buat bentuk macam ni. Kan biasa buat macam ni kan. Kita buat biasa yang kita nak jawab exam. Jadi kena biasakan kita buat yang macam ini. Kita buat macam ni. Dia lebih protokol lah ketika kita nak membina nanti. Okay, bila buat macam ni dia ada kebiasaan lah. Exam pun kita buat macam ni. Jadi tak jadi masalah. Nanti bila kita jawab exam nak buat bulat ke nak buat bentuk macam ni. Kita jadi nanti bertanya-tanya tu susah. So buat macam bentuk yang begini. So nak cantik dia buat apa? Kita boldkan dia supaya nampak kat situ dia adalah kunci kunci primer. Okay. Dah siap dah kunci primer. Tapi kat sini dia kata apa? Menyatakan yang sesuai bagi setiap entiti. Entiti kita tadi ada berapa? Entiti tadi ada 4. So mesti ada 4 kat sini setiap entiti cikgu gariskan. Tadi ada 4 kan? So ada 4 entiti yang perlu kita buat yang ada kunci primer. Kalau jadual komposit tu tak perlu kunci primer lah. Dia boleh buat apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kekunci asing yang meminjam pada kedua keadaan yang berbeza. Yang mengapit dia tu nanti. Kita akan lihat nanti. Yang benda tu kita dah belajar dah sebelum-sebelum ni. Dia boleh lihat dalam video-video yang sebelumnya macam mana kita nak buat kebergantungan tersebut. Okey. Lihat yang seterusnya dah ada, dah kira kita sekarang ni bila dah buat yang pertama tadi dah dapat 2 markah. Kemudian kita senaraikan semua atribut yang ada dalam entiti tersebut dah dapat lagi 2 markah. Kemudian kita buat kunci primer bagi setiap entiti tersebut. Dah dapat 2 markah. So secara automatik dapat 6 markah dah kat sini. Secara official lah paling mudah nak buat kan dah dapat 6 markah. Tak buat lagi garis-garis perhubungan dan sebagainya, tak nyatakan kekardinalan. Okey. So kita masuk yang seterusnya. Kita masuk pada garis perhubungan. Okey, garis perhubungan ni kita kena bina lah. Kalau kita tak bina garis tak bina IRD tu tak bolehlah buat garis perhubungan. So tadi cikgu dah tulis kat sini kan 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Kita ulang balik. 1, 2, 3, 4. Cikgu dah ajar dah kamu susunan dalam IRD tersebut. Apa yang perlu berada pada belah kiri, kemudian beranjak pada belah kanan sedikit, kemudian ke belah kanan dan seterusnya ke kanan. Okey, kita buka dalam ERD Plus. Lihat je. Kamu boleh tukis dalam kamu punya buku tulis. Okey, ni saya punya ni. So kita buka ERD Plus. Okey, cikgu hantar ERD Plus kat sini. Okey. So, contoh cikgu nak buat new diagram. Nama diagram ini adalah pertandingan. Pertandingan. Create. Create. Bawah dia bagi mana pergi pertandingan. Okey, ada 2 pertandingan kita dah buat tadi. Okey. So sekali kita dah nyatakan kita ada 4 entiti. Letak je 1, 2, 3, 4. Cikgu letak bawah lah. Kalau letak sana kan dia tak berapa muat. Okey. Tadi entiti yang pertama adalah murid, kemudian sistem, kategori dan juga admin. Okey, ni adalah dia punya ni. So kita nak buat garis perhubungan dia. So nampak tak paparan ni? Okey, cikgu besar sikit. Okey. So, kita nak buat dia punya perhubungan bagi setiap entiti tersebut. So, sebelum tadi kita dah nyatakan dia punya atribut. Tadi kita dah buat atribut untuk murid kan. Sini kita letak murid lah. Kita buat tadi. Murid. Okay. Boleh besar pun boleh, boleh kecil pun boleh. Tak ada masalah. Ikutlah mana yang kamu mudah untuk menulis. Kemudian, kat sini tadi kita ada nombor ID. Nombor ID. Ingat ya anak-anak murid tak boleh ada jarak. Kat sini cikgu tulis nombor ID ni rapat. Nampak tak? Dia ada ditulis no kemudian sengkang D. Cikgu besarkan sikit nanti tak nampak pula kan. No kemudian ID. Jadi macam ni. Tak boleh jarak. Tak boleh kamu
kamu jarakkan macam ni. Nanti bila kita nak buat dalam kita punya sistem nanti tak berapa comel ketika kita nak panggil dalam PHP. Jadi kita buat bentuk yang macam ni. Dia ada penyambung. Kalau pengisytiharan kamu dah belajar dalam Python pun tidak boleh ada jarak. Kalau macam ni dia maksudnya apa? Ada dua benda yang berbeza. Bila kamu gabungkan macam ni, dia maksudnya apa? Dalam satu ayat. Kalau kamu tak nak macam tu pun tak ada masalah. Kamu gabung macam ni. No ID pun boleh. Kalau tak nombor ID, kamu buat nombor KP kan. Macam ni pun boleh. Ataupun kamu nak jarak macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tadi kita bincang adalah nombor ID. Okey. Kita balik. Okay. So kita gabung. Kita dulu connect kanan ni ada satu. Kemudian cikgu buat lagi satu atribut. Tadi kita bincang pasal atribut ini. Kita letakkan atribut dia. Apa nama dia adalah nombor nama nombor atribut lah. Tadi yang ni kan kunci primer kan. Dah ada primer kita letaklah unik. Dia ada garis lah bawah tu. Maksud dia unik lah. Kunci primer tersebut. Okey, sambung kat sini. Alright. So yang tadi yang ni cikgu namakan sistem lah. Nanti kamu pandai-pandai lah ubah untuk kamu punya sistem. Kat sini kamu ada kategori tadi. Kategori. Okey, yang kat sini kamu tadi ada admin. Ikutlah kamu tulis apa. Guru pun boleh, admin pun boleh. Okey, dah siap macam ni contoh ya. You all nanti ikut you all punya lah new system. Ni cikgu ajar je. Okey, macam kita belajar buat ERD. Sambung saja, sambung satu, sambung dua, sambung tiga. Dah siap dah. Apa nak tulis kat sini? Hampa fikirlah sendiri apa nak tulis. Cikgu letak kat sini tanda tanya je, tanda tanya. Okay, kalau cikgu tulis sini confirm yang lain pun ikut saja apa yang cikgu tulis. So cikgu letakkan tanda tanya kat sini. Okey. So ini contoh dia buat perhubungan. Ada perhubungan kat sini kan. Maksudnya apa? Menghubungkan antara satu dengan yang lain. Jika ambil print screen. Kemudian cikgu alternate print screen. Cikgu letak pada kita punya bahagian ini. Bahagian sini. Okey, melukis perhubungan. So nak lukis perhubungan ni perlu ada apa? Kita paste sekejap. Sekejap ya cikgu crop dulu. Cikgu crop. Kita nak tunjukkan satu je lah. Tak nak banyak-banyak. Nanti kamu boleh ni lah. Maksudnya ada lagi lah tu. Saja je cikgu buat ambil yang bahagian yang ni saja. Okey, cikgu letak kat sini. Ni contoh lah. Contoh. Ini copy. Ini contoh. Okey. Ini contoh. Contoh border warna hitam lah, nampak sikit. Okey, ini contoh sebahagian daripada apa yang kita bincangkan tadi. So tadi kita ada berapa tadi, kalau dalam tadi kita bincangkan kita ada 4. Tapi dalam ni cikgu letak 2 je lah. Sebab cikgu nak tunjukkan perhubungan tersebut. Perhubungan tersebut kena ada apa. Okey, maksudnya bila kamu nak lukis perhubungan nanti, lihat antara garisan antara perhubungan itu dengan entiti yang seterusnya bersambung. Kalau lihat pada atribut tu perlu disambung. Tak ada garis, tak ada anak panah. Jangan nanti pandai-pandai ketika kamu nak banner ni, kamu buat anak panah kat sini. Macam ni. Panah sini ke sini, sini kan. Ini dia punya, tak perlu buat anak panah. ERD dia tak ada anak panah. Ataupun nanti tak nak buat anak panah, kamu buat macam ni. Ya, kamu buat yang macam ini kejap ya. Mana ya, cikgu erase sekejap. So kamu tak buat macam tu, kamu buat yang macam ini. Pointer, ni kamu buat titik macam ni. Titik. Yang ini pun tak boleh. Yang ini pun tidak boleh. Boleh ya? Mengajar juga, mesyuarat juga kan. Jadi mana yang penting, mana yang dahulukan, dua-dua penting. Jadi kita dahulukan kedua-duanya pun boleh, tak ada masalah. Cikgu sayang kamu, dan ke sekolah saya, cikgu pun sayang sekolah. Jadi kedua-duanya perlu dijalankan secara seiring, tak ada masalah. Okey, kat sini kita lihat pada bahagian ini, yang ini jangan buat anak panah dan juga bulat-bulat macam ni yang menyambungkan dia. Suka-suka hati buat bulat-bulat macam ni. You all kan suka buat cantik kan macam ni. Tak boleh. Ataupun you buat lagi satu atribut kat sini.
Dia buat bentuk macam mana? Macam ni kan. Oi, cantiknya berpusing-pusing macam ni kan. Tak boleh juga. Jangan suka-suka hati buat. Lurus saja. Nama pun melukis garis perhubungan. Garis. Garis lurus lah maksudnya. Janganlah tulis garis yang bengkok-bengkok. Ada kataan macam tu lah. Jadi cara yang terbaik kita meletakkan dia macam mana dengan meletakkan keadaan dia lurus sahaja. Cuba padam balik. Ini sepatutnya berlaku. Yang lain tu padam. Ini sepatutnya berada bila kita nak melukis. 2 markah bang. Ya, garis perhubungan dengan tepat dan menunjukkan hubungan antara semua entiti. Dah ada garis, kena letaklah perhubungan ni apa nama dia. Kan penama apa dia kan. Contohlah cikgu letak kat sini. Ambil pointer ni, ambil ni cikgu letak ada. Contohlah kan. Tapi ada ni bukan kata kerja kan. Nanti kamu pandai lah buat. Ada tak boleh lah. Ada ni macam pelik pula kan. Okey, nanti you pandai-pandai lah buat apa dia punya kata kerja untuk penghubung antara murid dengan sistem ni yang menghubungkan dia. Okey. Dah siap melukis garis perhubungan. Apa yang kita nak buat selepas dah lukis garis perhubungan ni, yang seterusnya kita nak buat apa? Kekardinalan. Kekardinalan ni kita nak tunjuk. Ya, kekardinalan ni kita nak tunjuk perhubungan tadi tu berapa sama ada one to one to many to many dan sebagainya pada keadaan yang kita lihat. Okey, kalau kat sini kita lihat pada yang keadaan ini. Okey. Agak-agak murid dengan sistem ni nak letak apa anak-anak? Ya, apa kita nak letak kat sini? Murid dengan sistem ni. Kita letak apa kat sini? Kita letak one ke? Kita letak many ke? Nak letak apa kat sini? Murid dengan sistem. Apa nak letak kat sini contoh? Cikgu bagi tahulah. Kita masuk pertandingan kan. Pertandingan debat ataupun pertandingan storyteller. Tadi mana tadi Hazirah Hazirah mana Hazirah? Hazirah ada. Ada tak Hazirah? Hazirah buat tadi kan storytelling competition kan. Ada tak Hazirah? Senyap dah. Ada cikgu. Ada Allah gemar-gemalai suara macam jauh je kan. Okey Hazirah, boleh tak orang tu dia daftar banyak kali? Boleh tak? Tak boleh kot. Sekali je. Sekali je. Okey, sekarang ni maksudnya apa? Nak letak apa ni murid dengan sistem ni agak-agak. Murid ni dengan sistem. Kalau kamu kata murid tu boleh daftar sekali je. One. One to one lah. One to one. Okey, seorang murid boleh apa sistem. Okey, ni contoh kamu buatlah one to one. So tadi Edina kata pun sama, Azira pun kata pun sama, one to one. Contoh kan? Tak. Saya tak kata one to one. Lepas tu Edina kata buat apa? Saya cuma cakap depan tu one je. Belakang tu saya tak tahu. Okey. Okey. Okey, Ahmad. Okey. So nanti dekat ni kamu pandai-pandailah ikut kamu punya sistem tu. Macam mana dia gerak. Kekardinalan ni bergantung kepada sistem kamu. Jangan main bantai. Tengok kawan-kawan. Dia buat many to many lah. Dia kat sini pun kena many to many. Jangan. Kamu kena spesifikasikan dalam sistem tadi. Kamu dah tulis dalam objektif. Kamu dah tulis dalam skop. Macam mana jalan kerja dan sebagainya. Nanti kamu dah buat dah benda tu nanti dalam carta alih dan sebagainya. So kalau tadi macam Hazirah kata, dia nak seorang dia boleh daftar dalam sistem tu. Maksudnya seorang murid boleh daftar sekali je dalam sistem tu. Okey. Tapi tak boleh letak one to many. Seorang murid je. Lepas tu sistem tu tutup. Contoh kan macam tu kan. Lebih baik kita letak kat sini many to one. Maksudnya apa? Ramai murid boleh daftar dalam satu sistem tadi. Tapi satu sistem tadi ada satu je pendaftaran bagi setiap satu murid. Tu dia ada mandatory nanti. Kita akan belajar pada tingkatan 5 nanti. Tapi buat masa ni taklah macam ni. Tapi tadi kalau Azira kata one to one pun tak ada masalah. Itu kita gunakan minimum dan maksimum tu nanti. Tu tak ada masalah. Letak one to one tak ada masalah Azira. It's okay. Janji ada. Dia punya kekardinalan kat situ. So cikgu ambil kat sini. Cikgu copy je. Alternate print screen. Okay. Sini kemudian cikgu letak kepada jawapan murid. Kejap ya, mana dia. Okay, jawapan murid kat sini. So cikgu pastekan, control paste, control astagfirullahaladzim. Allah. Cikgu begini pula copy sekali lagi. Alternate print screen. Subhanallah. Screen.
Kemudian cikgu paste kat sini. Ctrl V. Ctrl V. Kemudian cikgu crop lah. Bahagian tu nak tunjuk kekardinalan tadi lah. Kekardinalan ni seperti cikgu kata apa tadi? Mengikut sistem kamu. Jangan ikut rakan kamu. Ya, itu benda yang paling penting. Kawan kamu buat, kamu ni. Ini contoh dia. Kekardinalan lah. Ini bergantung kepada sistem. Cikgu buat sini. Cikgu paste sini. Okay. Kat sini tulis star tu maksudnya perhatianlah mengikut Allah, kenapa ke bawah pula dia mengikut berdasarkanlah mengikut pula kan berdasarkan sistem yang kamu akan bangunkan. Apa benda tu kelangsungan dia berbezalah. Ada yang murid buat macam ni, ada yang murid buat macam ni. Jadi tak ada masalah. Tapi pastikan ia sama dengan apa kehendak yang kamu nak bina. Itu cikgu merahkan kat situ lah. Berdasarkan sistem yang kamu bangunkan. Jangan ikut kawan kamu. Kalau yang macam ni pun sama. Ya, berdasarkan sistem yang kamu bangunkan. Janganlah ikut kawan ya. Kita nak buat sendiri, kita nak markah sendiri. Tapi kita nak bantu kawan kita macam mana? Kita push dia biar dia sama-sama buat juga. Macam hari tu kan. Bila kalau kita push kawan-kawan kita buat, dah banyak, dah siap, dah ramai yang dah siap untuk fasa 1. Terima kasih. You all push kawan-kawan kamu supaya kamu. Yang ini pun sama juga ya anak-anak. Ini berdasarkan sistem yang kamu bangunkan juga. Ini pun sama berdasarkan sistem yang kamu bangunkan. Ni kunci primer pun. Kunci primer ni pun sama juga berdasarkan sistem yang kamu bangunkan. Yang ini pula attribute pun sama juga berdasarkan sistem yang kamu bangunkan. Yang ini pun sama juga berdasarkan sistem yang kamu bangunkan. Ya, benda ini semua apa? Kelangsungan ia berlaku berdasarkan apa yang kamu buat. Ya, apa yang kamu dah rancang pada objektif, pada skop, pada apa lagi tadi? Ada skop, objektif, ada kumpulan sasaran. Itu contoh yang perlu kamu bincangkan. That's why dalam persoalan yang bentuk entiti ni cikgu dah keluarkan beberapa soalan supaya kita boleh kata apa? Lihat balik apa yang dalam fasa 1 kita tulis. Jadi dalam masa yang sama kita boleh orang kata apa membina entiti-entiti yang terlibat dalam kita punya sistem. Okey, boleh? Faham Tom? Faham tak? Boleh faham tak anak-anak? Faham cikgu. Okey. So don't worry. Kita nanti kita boleh ulang lagi. Tapi dalam masa yang sama macam saya kata tadi, bila kamu ikut semuanya ni, gambaran entiti ni dia ada beberapa kriteria ni, ada 1, 2, 3 dan 4 dan 5 ni, secara automatically kamu akan dapat 10 markah. Terbaik kan? 10 markah. Kamu nak 2 markah ke nak 10 markah? Cakap hari ni. Nak 10 markah ke nak 2 markah aja? 2 cukup lah cikgu, 10 banyak sangat. Ya. Jadi nak apa Idina? 10 ke 2? Dia tengah kira ke? Pakai kalkulator. 10. Okey, Nabil nak buat apa Nabil? Markah agak-agak. Sekejap lagi macam dia type ni. Nabil? Saya nak 10 cikgu. 10. Okey, sekejap Idina nak dengar suara Nabil. Nabil nak buat apa Nabil? Yang banyak cikgu. Oh, yang banyak tu berapa? Tu kena nyatakan tu. Tak boleh banyak pun, 1 pun banyak juga. Berapa Nabil? 10. Okey, good. Kalau nak 10, you all kena ikut semua kriteria kat dalam ni. Ya, kalau yang lain pun Farid, Masya, Aiman, Batrisha dan sebagainya, Nurul Fatihah dan sebagainya, ikut apa yang cikgu dah letak pada kelima-lima aspek yang ini perlu kita ikuti secara automatically. Kita buat benda itu secara berjujukan. Buat pertama entiti, buat atribut, daripada atribut itu kena pasti kunci primer dia, buat perhubungan, kemudian baru kita nyatakan kekardinalan. Jadi benda ni tak ada masalah untuk dapat 10 markah. Memang benda yang paling mudah nak dapat 10 markah ketika kita nak buat kita punya orang kata apa? Aspek 2.2 ini. Don't worry. Benda ni bila nanti you hantar, kita akan lihat. Kalau ada sedikit tu cikgu tegur lah.
Kalau ada nak kekurangan tapi tak ada masalah. Entiti atribut ini bergantung kepada sistem yang kamu bangunkan. Nanti yang nampak macam pelik nanti cikgu akan bahas sedikit-sedikit lah. Tapi macam cikgu dah tunjuk kat sini, cikgu dah tunjuk dah pergerakan dia macam mana, perlu ada 4 entiti ataupun 3 pun tak ada masalah. Admin tu menjadi sebagai apa, optional bagi kamu nak buat pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tak ada selia pun tak ada masalah. Sistem tu tetap bergerak secara automatically. Okey. Perlu ada murid, kita ada sistem, ada categorize dia dan sebagainya. Dan categorize ni contoh apa? Kita nak letak kat situ. Okey, nama kategori, ID kategori, apa lagi yang boleh letak kat situ? Pertandingan kan, apa dia benda dalam dia punya aspek dan sebagainya, contohlah. Okey, dalam history tu letak apa dalam sistem? Bila tarikh pertandingan, contoh kan. Kat mana tarikh pertandingan, bila kat mana pertandingan, itu dekat history tu. Dia punya apa, sistem tu. Dia nyatakan macam kita buat orang kata apa, pinjam buku tu kan, pinjam buku, tarikh pulang tarikh itu berada pada nombor 2 ni, tarikh pulang dengan tarikh tarikh pulang buku dengan tarikh pinjam buku kan. Kalau dia mesti ada apa, dia mesti ada kunci primer bagi siapa yang pinjam dengan apa benda yang dipinjam. Kalau dalam keadaan jawapan kat sini, kunci primer daripada mana yang perlu dipinjam oleh 2 ni sebagai kunci asing, so dia akan pinjam nanti pada keadaan kunci primer yang pertama dengan kunci primer yang ketiga, nanti kita akan add on dalam kunci dalam yang kedua ni. Kita masukkan. Nanti jadi kat sini kebergantungan fungsi sepenuh bagi sistem tersebut. Jadi kita tahulah apa dia, siapa dengan apa yang dia masuk dalam sistem tersebut. Maksudnya apa? Siapa yang daftar sistem tersebut, apa yang sistem tersebut produce. Contoh kan, ini contoh siapa dan apa kita dah buat ni dalam kebergantungan fungsi sepenuh. Cikgu dah letak dah dalam YouTube channel ni. Cikgu nanti you all boleh cari sendirilah kat mana. Type je T4 kebergantungan. Nanti kamu akan jumpa lah dia punya macam mana kita nak bina. Kenapa guna siapa dengan apa ni, kita boleh tengok nanti. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa persoalan tak nak tanya anak-anak? Ke faham semua? Faham cikgu. Okey, terbaik. Kalau faham, cikgu bagi masa sekarang ni sampai pukul 10.50 for the next class. You boleh buat dulu and then boleh submit pada cikgu. Ataupun cikgu Suraini lah yang hadir hari ni. Ya, dan ataupun yang akan lihat video ni boleh submit pada cikgu. Cikgu akan check lah sama ada kamu punya ada sedikit perlu ditukar ke ataupun perfect atau dan sebagainya, bergantung kepada kamu. Tapi dalam masa yang sama kena hantar kat cikgu sekali dia punya objektif dengan skop dengan sasaran. Cuba supaya cikgu tahulah macam mana pergerakan sistem kamu tu. Boleh kalau nak suruh cikgu semak lah, sebab apa, sebahagian memang ada hantar kat cikgu tengok yang untuk objektif dan sebagainya. Tapi cikgu tak dapat lagi sasaran, dia punya kumpulan sasaran dengan skop. Jadi cikgu tak, kalau kamu hantar ERD nanti cikgu akan rasa macam banyak soalan lah nak tanya pada kamu, sebab apa cikgu tak tahu benda tu. Jadi dalam masa yang sama hantar ERD, hantar skop, hantar kumpulan sasaran. Nak baik lagi penilaian sistem lah sedia ada tu. Jadi kalau semua tu ada pada fasa 1 tu, mudahlah cikgu nak baiki ataupun nak tegur mana-mana pada 2.2 tersebut. Okey. Sampai situ saja kelas kita hari ni. Kalau ada apa-apa nanti boleh PM. Ya, PM cikgu di Telegram, di grup kita tu, kita boleh ni lah. Kita boleh orang kata apa, bincang-bincang. Kalau soalan tu secara global, kita boleh bincang dekat kita punya Telegram official tu. Nanti kita boleh bincang kat situ lah. Buat satu persoalan, kita bincang sama-sama. Mana yang tak faham tu kita akan untuk clearkan apa yang kamu tak faham. Okey kelas? Boleh? Boleh kelas? Cikgu. Ya, Idina, sila tanya. Yang tadi masa cikgu buat kekardinalan tu, kita orang kena hantar juga ke? Kekardinalan ni, yang ini. Yang ni ke? Ni, aspek yang ni. Dalam IHD kena buat, Idina, kalau nak 2 markah tu. Kalau tak nanti dapat 8 markah je. Kan? Buat je dulu, tak ada masalah, don't worry. Betul ke tak salah nanti kita bincang. Kan? Don't worry lah. That's why cikgu nak tahu tu kamu punya skop dengan kumpulan sasaran. Nanti mudah cikgu nak boleh. Boleh Dina? Boleh
Tu nak kena download dalam laptop ke? Tak payah, lukis dia dalam buku. Tak payah buat Oh, download. okey. Okey, buat dalam buku je Okey. dulu. Ya, kelas buat dalam buku je. Jangan buat sistem tak ada, tak perlu. Nanti ni penat pula nak buat. Okey, buat dulu dalam tu, ambil gambar, bagi kat cikgu. Lebih mudah lah kan. Kamu orang kata apa, artistik kamu kan, dan sebagainya. Biasa kan, potong kain dan sebagainya. Kamu kan SRT kan. Sudah buat. Kalau lelaki tu kan mudah kan, bertani kan dan sebagainya, mengukur dan sebagainya. Okey, kelas. Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan lagi tak nak tanya? Kita tamatkan untuk kelas kita hari ini. Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu tutup kelas kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye Take Hazira. care cikgu. Thank you. You're welcome Azina. Boleh terus buat dalam buku masing-masing. Okey kelas. Bye.